Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Podcast Transcorp. Kali ini anda bersama saya, hos anda Nurul Alifah. Hari ini saya bawakan dua panel yang cukup arif tentang tajuk kita kali ini, iaitu It's Okay Tak Okay. Okey, bersama saya dua panel. Boleh perkenalkan diri? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Azan Ain binti Sahri. Saya daripada Kos Counselling. Saya pula Siti Nur Amira Natasha daripada Kos Counselling juga. Okey, apa yang korang rasa pasal tajuk kita hari ni? It's okay tak okay ni? Saya rasa tajuk kita pada hari ini dia sangat membantu orang lah untuk kita dengar ceramah tentang macam mana kita mau urus kita punya perasaan, emosi kita ataupun kawal persepsi orang tentang kita. Okey, bagi kamu berdua, kenapa orang selalu cakap it's okay? Padahal sebenarnya diorang ni tak okay pun, tapi diorang selalu je cakap diorang ni okay je. Okey, untuk masalah sebegitu sebenarnya seseorang individu tu dia ingin mengawal persepsi orang lain. Dia tak mau orang lain nampak dia tu lemah begitu. Lepas tu lagi satu, ada individu ni dia tak pandai express dia punya emotion tu. Dan kalau dia susah express emotion, orang pun tak tahu yang dia tu maksudkan tentang apa. Itu kan boleh macam boleh overreact lah. Yang sensitif tu dia akan jadi lebih macam rasa gusar ataupun rasa macam dia ni terbeban ke. Itu akan jadi beban emosi kepada dia. Dan seterusnya saya rasa mungkin sebab dia rasa yang dirinya tu walau dia tak okey macam mana pun, dia tetap perlu okey untuk lanjutkan hidup hari yang seterusnya. Okey, Cik Amira ada nak tambah apa-apa ke? Okey, bagi saya macam setengah orang yang cakap dia okey dalam keadaan dia sebenarnya memang tak okey, dalam keadaan sedih ataupun beremosi yang tidak baik, sebenarnya mereka tak nak nampak diri mereka lemah. Jadi sebab itulah mereka menggunakan ayat dia okey, sedangkan sebenarnya dalam masa yang sama tu dia tak okey pun. Nak acah-acah kuat lah ni. Betul. Dia macam yang nampak macam yang biarlah saya nampak okey walaupun saya memang tak okey macam tu. Faham? Okey. Lepas tu macam sekarang kan ramai orang pakai social media. Pendapat kamu berdua, social media ni dia bagi healing ataupun sebenarnya dia bagi stres je dekat orang tu? Bagi saya lah kan, social media ni dia ada dua side yang baik ataupun negatif kan, positif ataupun negatif. Sebab yang pertama, daripada side negatifnya, bila seorang tu tengok media sosial, dia comparekan dengan diri dia. Jadi benda tu akan jadi side negatif. Dia akan rasa tertekan ataupun stres lah kan, kita bertengok orang kan. Atau yang daripada side positif pula, sebab sekarang social media ataupun macam-macam lah social media seperti TikTok, Instagram, semua dah up to date. Jadi senang untuk cari maklumat. Jadi itulah side positif dia. Jadi kalau untuk healing ataupun stres, dua-dua boleh. Sebabnya saya rasa dua-dua tu saya rasa ada the cons and pros dia. Okay, faham. Kalau dekat social media ni sebenarnya apa yang buat dia ubah mentaliti dengan self esteem seseorang tu tanpa dia sedar? Saya rasa untuk kes sebegitu, ya seseorang tu memerlukan validation begitu. Kalau dia mempunyai self esteem yang rendah dan dia mempost sesuatu benda dan tidak mendapat views atau apa semuanya, itu akan lebih menggugat dia punya self esteem. Maksudnya dia rasa macam aku ni tak baik ke macam gitu. Aku tak boleh jadi macam orang lain ke begitu. Sedangkan itu sebenarnya step kecil untuk dia besar. Sebab content creator tak semuanya bermula daripada besar. Semuanya akan bermula daripada langkah kecil-kecil dan kemudian yang besar. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Okay, faham. Macam awak baru selalu ke posting dekat social media ke? Kalau kita kan biasalah Gen Z ni sekarang kan, Gen Z kan? Betul? Kita mestilah akan post kan dekat social media. Tapi kita tengok juga kan, kadang-kadang kita post tu untuk apa. Kadang-kadang ada orang post untuk nak nampak diri dia, tapi kadang-kadang post untuk rasa suka fun, suka post, bukannya untuk macam dapatkan perhatian orang ramai. Cuma itu hobi dia. Betul, kadang ada juga sesuatu orang yang post tu hanya untuk kenang-kenangan. Soalan yang seterusnya, okey, macam kita orang tahu awak berdua ni daripada Kos Counselling kan. Okey, macam mana awak nak tahu klien awak tu dia burn out ataupun stres? Okey, macam mana kita nak tahulah kan seseorang tu dalam keadaan burn out ataupun stres lah kan. Okey, burnout ni tak semestinya dia dalam keadaan yang betul-betul sedih, seorang diri, akan asingkan diri. Kadang-kadang yang macam soalan pertama yang Cik Alifah cakap tadi, saya okey padahal kan saya tak okey kan. Itu pun satu daripada burnout. Sebab seorang burnout ni pun kadang-kadang dia ada side dia tau. Dia boleh jadi side yang mengasingkan diri walaupun sebenarnya tak okey pun. And then ada juga yang akan nampak macam cepat marah, cepat
bertindak macam kita, macam contoh kita tegur pun dia boleh marah sebab dia memang rasa tertekan sangat dengan hidup dia. Faham. Apa punca selalu orang burnout ataupun stres bagi pendapat Cik Azian? Saya rasa untuk kita di kalangan universiti ni kadang-kadang sebagai contoh friendship, trust issues ataupun assignment, ada free rider kan. Itu akan memang Sangatlah mengundang tak lah. suka kan? Free rider tu yang bersenang lenang. Kita sebagai orang yang hadap free rider tu, kita yang rasa tertekan. Betul, diorang senang-senang je dapat markah sedangkan kita yang struggle buat assignment tu kan. Betul, setuju. Okey, soalan yang seterusnya. Macam mana kita ni nak bantu dorang ni yang dalam struggle burnout ataupun stres ni? Macam mana kita nak dorang rasa dorang tak okey tapi dorang cakap sebenarnya dorang okey. Jadi macam mana kita nak buat dorang meluahkan perasaan dorang tu? Okay. Macam apa yang saya tahulah kan, saya belajar itu coping mechanism. Cara untuk kita bukan lari daripada masalah, cuma kita elak daripada apa yang kita tengah fikir tu. Contohnya macam contoh kita minat dengar muzik. So muzik tu boleh heal kita. Jadi daripada situlah mungkin akan boleh elak burnout tu. Contohnya kita boleh buat assignment dalam dengar lagu. Kita tak payah fikir macam, memanglah kita akan fikir kan dengan free rider yang tak buat kerja tu kan. Kita akan stres dengan diorang. Tapi dalam masa yang sama, bila kita buat sambil kita dengar benda yang fun ataupun benda yang kita suka, daripada situ mungkin akan elak benda tu. Itulah coping mechanism macam tu. Okey, faham. Kalau Encik Azian? Saya rasa untuk kita bagi macam semangat begitu untuk orang yang sedang tertekan, mungkin pertama kita harus tunjukkan reaksi kita macam perasaan kau tu valid begitu. Okay, kau sakit tu sebenarnya kau sakit, even benda kecil tu itu perasaanmu yang valid. Maksudnya kau memang sakit begitu. Lepas tu kita ni mesti konsisten, which is kita mesti konsisten maksudnya macam tanya kabar begitu. Tak perlu pun biarkan dia seorang diri ataupun kita saling tanya kabar, ndak face to face pun tak apa. Macam WhatsApp begitu, kita saling chat begitu. Macam pendorong semangat orang lah. Siapa tahu nanti kita pula kan yang jadi begitu. Betul. Kita pun memerlukan seseorang lah kan untuk tempat meluah. Okey, kita sudah sampai ke hujung rancangan. Okey, apa ada kata-kata tak untuk dorang yang sedang menonton ni, yang tengah pendam perasaan ni, untuk dorang luah? Ada tak message untuk dorang semua? Okay, untuk yang di sana yang rasa burnout, sebenarnya perasaan korang tu valid. Tak kisahlah rasa sedih atau penat pun, semua perasaan tu valid. Jadi kita tak salah pun untuk ada perasaan tu. Tapi dalam masa yang sama, kita kena kawal diri kita. Kita kena banyak ingat kepada yang patut kita ingat, supaya tak semestinya kita ni rasa sedih, kita keseorangan. Sebenarnya ada je something yang ataupun orang lain yang sokong kita daripada jauh ataupun kita tak nampak. Contohnya family kita sendiri ataupun kawan-kawan yang kita tak tahu pun dia orang ada. Dan situlah korang kena semangat, kena kuatkan diri. Tak semestinya burnout tu korang sakit. Okay, Cik Azia ada mesej? Untuk orang yang di luar sana yang tengah menghadapi tekanan, stres ataupun apa, saya harap, saya doakan kamu sentiasa kuat untuk hadapi cabaran lagi. Yang lagi, sekarang ni mungkin kita rasa cabarannya besar, sedangkan di depan ada lagi cabaran yang lebih besar. Ini adalah pendorong kita dan semangat kita untuk teruskan kita punya perjuangan hidup dan memberikan makna untuk hidup kita. Maksudnya kita, kalau kita tiada pun nanti orang akan ingat yang kita ni sebenarnya sudah merubah keputusan kita, sudah mengubah kehidupan kita. Mungkin bukan mengubah hidup kita, tapi ia akan memberi impak kepada orang yang kawan-kawan kita ataupun orang yang di sebelah kita sekarang. Okey, terima kasih. Okey, dengar tu. It's okay tak okay, tapi janganlah pendam lama sangat. Carilah seseorang untuk kita meluah. Ini saja untuk rancangan podcast kita kali ini. Sekian, terima kasih. Bye.